Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. ثم إلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sehingga kan kita masih lagi dapat bertemu pada pagi ini untuk kita melanjutkan perbincangan berkaitan dengan amalan-amalan yang dijamin syurga. Dan seterusnya kita sambung pada muka surat yang ke-6, iaitu pada amalan yang ke-4, iaitulah bertaubat. Ya? Kita baca bermula daripada situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Masih lagi berada di dalam suatu bab pada menyatakan tentang amalan-amalan yang dijamin syurga. Maka kita sambung pada amalan yang keempat
Setelah mana semalam kita sempat membicarakan setakat amalan yang ketiga, maka kita sambung yang keempat, iaitulah bertaubat dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seluruh dosa dan kesalahan, suka bersedekah, mampu menahan marah serta memiliki sifat pemaaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 133 sehingga 136, yang bermaksud, dan bersegeralah kamu kepada keampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mereka mengerjakan perbuatan keji atau menghina diri sendiri, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu memohon keampunan terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui mereka itu balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka dan syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Seperti mana yang saya sebutkan semalam, fa ni'ma ajrul amilin, itulah yang disebutkan antara lainnya di dalam surah Ali Imran ini, surah yang ketiga, bermula daripada ayat 133 sampailah kepada ayat 136. Jadi berkaitan dengan taubat dan memohon keampunan, kalau kita meletakkan yang namanya kita ini seorang mukmin yang sejati, maka antara salah satu sifat mukmin yang sejati itu tidak lain dan tidak bukan adalah menjadi kelazimannya untuk sentiasa bertaubat dan beristighfar. Tidaklah boleh lagi dikatakan dia sebagai seorang mukmin ataupun muttaqin kalau sekiranya lebih melihat kesalahan orang berbanding dengan melihat kesalahan sendiri. Sebab itu seorang mukmin yang sejati, maka menjadi kelazimannya lah untuk bertaubat dan beristighfar, merasai kekurangan diri terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak lagi. Kalau kita nak ukur daripada ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih tu, kita masih belum mampu untuk memberi sebenar-benar ketakwaan pada Allah. Dan memang kita takkan mampu pun. Sebab apa? Dalilnya para malaikat juga menyatakan perkara yang sama. Sedangkan malaikat ini sudah diarahkan supaya bersujud, maka dia bersujud tanpa ada istilahnya berkira-kira dalam bersujud. Begitu yang disuruh tasbih pun telah bertasbih seawal daripada diciptakan sampailah kepada pengakhirannya. Tetapi para malaikat tetap menyatakan, ya Allah, kami semua masih lagi tidak pun mampu untuk melunaskan apa yang dikatakan haqqa tuqatih. Maka dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala jugalah datang ayat lain menyuruh kita fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan kemampuan yang sudah pun ada pada diri kamu. Maka kemampuan kita setara mana? Dan tentunya saya katakan hari itu bahawasanya manusia ini tidak lepas daripada kesalahan dan juga kelupaan. Maka di situ kekurangan kita. Dan kena akui, kita bukan yang terbaik. Kita bukan yang kata tadi terpelihara daripada dosa. Kita adalah manusia biasa yang ada kekurangan itu. Sehebat mana pun kita, tapi kita akan ada kekurangan. Seumpama sebuah kapal besar, kapal kargo yang membawa beratus-ratus kontainer di atasnya, tetapi saat nak berlabuh di pelabuhan, dia terpaksa meminta kepada kapal penunda untuk diletakkan di situ. Cuba tengok.
Di situ iktibar kita. Ya. Jangan kita lihat begitu saja, tapi kita lihat sebuah kapal besar yang katanya gagah tadi di samudera yang luas begitu, tapi saat nak berlabuh di pelabuhan terpaksa minta kapal penunda yang begitu kecil. Kan? Ada kekurangan di situ kan? Maka bila kekurangan itu perlulah ditampung ianya dengan istighfar dan juga taubat tu tadi. Sebab kita tak boleh nak melunaskan hak-hak Allah SWT secara sepenuhnya. Pasti ada salah. Jalan hidup ni tak pernah lurus. Pasti ada salah. Tapi Allah SWT seluas-luasnya membuka jendela kemaafan dia untuk kita raih benda itu. Tetapi kalau kita tidak memilih jalan itu, maka kitalah orang yang dikatakan tidak mahu nak mensyukuri rahmat Allah SWT yang Allah berikan. Ya? Jadi kita memang tentunya banyak mengurangi hak-hak Allah SWT. Bagaimana tidak? Ya? Kita kena beristighfar dan juga bertaubat itu. Sedangkan Nabi SAW, ya, yang kata nama hari itu kita sebutkan maksum, terpelihara daripada dosa, juga berbuat hal yang demikian. Apa yang hal demikian itu? Bertaubat dan juga beristighfar. Sebab tu Nabi SAW menyatakan, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, pada kehidupan aku sehari itu aku beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 100 kali. Sehari kita macam mana? Tunggu waktu yang macam mana kita nak beristighfar dan bertaubat? Ke memang kita tunggu kesempatan Ramadan baru nak taubat istighfar? Ataupun dalam Ramadan tu berkira lagi 10 yang awal ni rahmat, kita istighfar yang tengah tu pasal maghfirah kat situ. Berkira lagi tu. Tak apalah kita yang kita ambil istighfar masa itku minan nar 10 yang terakhir. Mujur benar lah nak kata tadi. Boleh nak istighfar 10 yang terakhir. Kalau yang awal rahmat dan juga maghfirah, lupa begitu saja. Ya? Hari ni masjid-masjid sudah pun mula kurang. Awal dulu berebut kita nak boleh nak masuk sah dan sebagainya. Berempit rasa kita kalau beginilah keadaannya sampailah orang kata tadi bila-bila Yahudi pun habis. Kan? Makna kata tadi. Sebab Yahudi dah beritahu dah, kalau nak boleh meruntuhkan kami semua ni, pastikan solat subuh macam Jumaat. Tapi kalau solat subuh tak macam Jumaat, tak sah mimpi. Dia boleh kata begitu. Kan? Kita masuk awal Ramadan hari tu, bila berterawih, Masya Allah, tabarakallah, hebat. Tapi sekarang ni dia dah mula surut. Kita tak perlu nak rebut-rebut lagi dah. Tak perlu nak bekerja-kerja nak dapat soft dan sebagainya, tak perlu dah. Pasal apa? Dah mula surut. Time maghfirah dah surut dah. Macam mana? Jadi puasa Ramadan kita ni ke laut ke bintang? Puasa Ramadan kita ni, tak usah cerita Ramadan orang kita cerita Ramadan kita. Saat ni dah masuk yang maghfirah ni. Okey, kita ukur ke laut ke bintang. Kalau ke bintang, alhamdulillah. Kalau ke laut, habis begitulah, dilanda ombak, habis. Jadi buih. Tapi kalau ke bintang, tetap bersinar sampailah kiamat. Dia gitu. Jadi kita nak tu. Jadi itu kata tadi, peruntukkan betul-betul. Yang ni kata nama taubat ni, kita tak tunggu masa. Tapi kebetulan memang Allah SWT bagi kita ruang waktu ni, kita taubat, istighfar. Jadi bila lepas daripada itu, luar daripada Ramadan nanti, perkara yang sama juga. Dalam sehari tak dapat tidak, mesti beristighfar 100 kali sekurang-kurang. Begitu. Bukan susah mana istighfar. Ada option lagi. Istighfar pendek, istighfar sedang, istighfar panjang. Dah benda lagi. Istighfar pendek, astaghfirullah. Yang sedang, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, ataupun astaghfirullah innahu kana ghaffara. Macam-macam.
Hak lagi panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Panjang kan kata panjang sangat. Pendek kan kata pendek. No, istighfar macam tak istighfar je. Bagi sedang pun gitu. Nama kata nak justify tak nak istighfar tu macam tu lah gaya. Tu gaya benda dia. Susah mana tak tunggu di tikar semayang, dalam kereta boleh istighfar. Sekejap je satu kali tu astagfirullah, 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 astagfirullah. Sekejap. Kalau subuh tu bukan kata 100, 1000 pun boleh. Kalau astagfirullah, 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 astagfirullah. Begitu. Kan? Tak sampai yang panjang. Kalau rasa tak boleh yang panjang. Tapi ada orang begitu. Panjang sikit aku baru sedap sikit. Cerita sedap. Orang nak istighfar bukan cerita sedap. Kan? Faham tu konsep istighfar tu bukan sedap nak panjang-panjang. Tapi maknanya istighfar. Kalau Nabi tadi satu hari 100, kita tu layak bukan 100, 300, 400, 500, 600. Kalau 1000, ya silakan 1000. Pasal memang kita lagi banyak salah. Nabi yang kata maksum pun 100 kali sehari, kita ni yang bukan maksum. Maknanya makul, masuk akal lah kalau 1000 kali pun istighfar. Tak kata sehari, mungkin 1 saat, 1 ketika, 1 jam je 100. Jam kedua 100. Tak kisah. 24 jam istighfar. Salah ke? Tak salah. Pasal memang kita salah. Tu. Pasal kita salah. Kalau kita tak salah, tak ada masalah. Ya. Istighfar yang banyak-banyak tu boleh buat tapi tak ada feeling, tak ngapa. Dia begini, istighfar, macam istighfar, membaca Al-Quran, selawat, tak disyaratkan nak menghadirkan hati. Tak hadir hati pun berpahala dah. Tapi kalau zikrullah lain kena hadir hati. Kalau istighfar ni memang minta maaf gitu. Minta maaf ya, minta maaf ya, minta maaf ya. Gitu. Tak perlu. Sebab dia akan adil. Sebab tu disuruh beratus kali supaya feel tu datang. Kalau sekali astagfirullah, sekali tak feel tak datang. Tapi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dalam satu kali tu tentu kita akan menang kesalahan itu. Jadi situ lah. Jadi tak dapat lagi feel, istighfar lagi. Macam juga semayang. Saya tak dapat feel khusyuk lagi. Tak dapat feel khusyuk, bukan tinggal semayang. Semayang lagi. Betul. Nak tarik rahmat Allah bukan sehari dua. Nak tarik keberkatan, nak jemput rezeki dengan semayang duha. Bukan hari ni semayang, rezeki tu datang. Semayang duha berkali-kali, kena jadi rutin, istiqamah. Kita akan cerita tentang istiqamah nanti. Tapi maknanya kena istiqamah. Baru Allah tengok, hamba ku ni memang betul-betul dia buat ni. Tapi kalau kata hari ni buat nak rezeki, esok dah dapat rezeki tak buat dah, ni bukan istiqamah namanya. Ini memang semata-mata semayang duha kerana nak rezeki, bukan kerana nak aku. Dia tak faham yang beri rezeki aku, bukannya duha. Duha tu asbab, platform, wahana untuk nak kata tadi jemput rezeki Allah. Hakikatnya yang beri rezeki Allah. Tak semayang duha pun dengan istighfar pun dapat rezeki. Dengan selawat pun dapat rezeki. Mengaji Quran dapat rezeki. Pergi mengaji ilmu dapat rezeki. Allah kata siapa yang mengaji ilmu, Allah jamin rezeki dia. Dah cerita mana? Kan? Makna kata tadi banyaknya amalan tu yang boleh menjemput rezeki. Bukan saja duha, tapi memang kerana rutin Nabi tak tinggal duha, kita buat. Maknanya dapat pahala sunnah, rezeki pun datang, keberkatan pun datang dan sebagainya. Tapi jangan iktikadkan dengan semayang duha lah saya dapat rezeki. Salah teruk. Dah duha tu Tuhan awak ke? Memang. Habis. Yang beri rezeki Allah. Al-Razak tu siapa? Allah. Bukan duha. Dia gitu. Jadi maknanya tak salah dah kita semayang duha tu. Tapi letak keyakinan aku semayang duha ni sebagai orang kata tadi asbab saja yang beri rezeki Allah. Jadi bila gitu kita keluar belum dapat rezeki lagi, kita reda. Tapi bila kita faham kalau semayang duha je dapat rezeki, keluar tak dapat rezeki, macam mana kita rasa? Kita akan menyumpah lah. Kita akan kata bukan apa ni, kata semayang duha dapat rezeki. Salah situ. Ya. Itu. Balik cerita taubat. Cerita duha kan lalu sampai tak habis. Ya. Jadi minta-mintanya kalau kata apa ni, kita ni sentiasa bertaubat dan beristighfar. Itulah maksud dia. Hak lain tu kita tahu sendirilah. Sedekah, mampu menahan marah. Jadi tahan marah ni adalah satu benda yang orang kata tadi mulia. Sebenarnya seseorang itu diukur kekuatannya bukan kerana hebatnya bergusti dah. Hebatnya menahan marah. Jadi maknanya bila orang provoke dia macam-macam,
dia tetap tahan kemarahan itu. Jadi dia sudah memiliki satu daripada sifat-sifat kenabian. Sebab tu ni sifat-sifat Nabi. Begitu memiliki sifat maaf, gitu juga. Orang hentam kita macam-macam pun kita tetap senyum lagi. Jadi orang hak gini, orang yang menghentam pun jadi luluh hati dia. Aku tak tahu lagi nak buat macam mana kat dia ni. Aku hentam macam mana pun dia senyum juga. Lemah daripada nak menghentam seterusnya nanti. Dia gitu. Tapi maknanya benda ni perlu didisiplinkan ataupun diusahakan dengan latihan dan sebagainya. Itu benda ni. Benda ni akan terhasil setelah mana rohani kita kuat. Jadi kerohanian itu yang perlu kita galakkan terus menerus sampai bila-bila pun. Dengan zikrullah, dengan tilawah Quran. Sebab tu obat hati itu ada 5. Jadi kita ambil je lah obat ni. Rasa sakit hati, ambil obat ni. Jangan cari obat nak cair darah, nak apa tak ada. Pergi ke hospital pun, kalau orang tanya ke doktor, saya ni ada sakit memang kronik betul lah. Sakit apa tuan? Saya sakit jantung ke? Tak. Jantung saya dah cek dulu, okey. Tapi saya ada satu penyakit yang memang tak tahu lah. Sakit apa? Sakit hati. Doktor kata, minta maaf, saya tak ada obat. Obat ni hanya ada pada ulama. Jadi saya ambil ringkas saja. Obat hati tu ada 5. Kata Sayyidi Ibrahim Al-Khawas. Yang pertama sekali, tilawah Al-Quran dengan menghayati makna. Ya, tilawah Quran. Yang keduanya, mengosongkan perut. Yang ni kita dengan berpuasa. Ataupun time bulan puasa besok, tolong jangan makan banyak sangat. Maknanya makan tu sekadar untuk nak menguatkan dalam hal ibadah. Pun begitu, kalau tak memungkinkan begitu, ya, maka Nabi SAW nyatakan, bagikan dirimu 1/3 makan, 1/3 minum, 1/3 untuk nafas. Maknanya kata tadi, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itulah formula. Jadi Nabi letakkan makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu formula yang 1/3 untuk makan, minum dan sebagainya begitu. Jadi kalau kata makan yang sebenarnya adalah untuk nak menguatkan tulang sulbi kita bagi tujuan ibadah tu saja. Kalaulah mungkin dengan sepotong roti itu sudah cukup untuk menguatkan ibadah kita, itulah makanannya. Tapi mungkin tak begitu. Sebab tu Nabi dengan kasih sayangnya juga dia kata, kalau tak memungkinkan kamu begitu, maka 1/3 makan, 1/3 minum, 1/3 untuk nafas. Jangan sengkak terus perut kita ni daripada nak nafas. Tak boleh langsung lah begitu. Bulan puasa bagi nafas tu sakit ni. Dan last kali terus tangkap ni. Itu susah. Lepas tu orang nak semayang maghrib, dia dah mula dah. Tu pun mujur kerana maghrib tu fardu. Kalau sunat, telah tak buat dah. Isyak gitu juga fardu. Kalau tak buat, kerana ada waktu. Kalau tak ada waktu tu, maknanya kita habis semua. Maghrib tidak, isyak tidak, tarawih. Sebab tu, kalau dah boleh makan besok, hadkan makanan. Jangan terlalu banyak makan. Kerana ulama' tasawuf menyatakan, perut kita ni umpama kuali di bawah hati. Ya? Kuali, kalau dah penuh dengan minyak, kita masuk sesuatu makanan, maka sedap tak kita nak makan kerana terlalu berminyak tu, tahu tak? Dia tak jadi cantik. Jadi tu, jangan gelapkan hati kita kerana banyaknya makan. Kena ada juga kosong perut tu. Sebab tu bila-bila dalam 1 bulan besok kita lain daripada bulan Ramadan ni, ada puasa 6. Lepas tu sekarang bulan lain pula ada puasa Isnin Khamis, ada 13-14 hari putih. Untuklah kata tadi, riliskan perut kita. Jangan sebulan tu kira makan aja. Mesti ada juga time untuk kosong tu. Itu obat hati. Tidak. Sebab bila perut ni dia kenyang sangat dan sebagainya, maka dia akan mengelakkan kita daripada nak zikrullah, tak ingat ibadat tak, dia jadi lemah terus. Yang ketiga, obat hati itu qiyamul lail. Yang keempatnya, beristighfar di waktu sahur. Dan yang kelimanya, duduk dalam majlis-majlis orang soleh. Itu obat hati. Jadi kita nak kena ada lah disiplin tu ataupun riyadhah itu, supaya kita tadi mampu menahan marah dan juga memiliki sifat pemaaf. Baik. Seterusnya, yang kelima, amalan yang dijamin syurga yang kelima, iaitulah berhijrah dari keburukan jahiliyah kepada kebaikan Islam dan berjihad dengan harta dan jiwa demi meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 20 sehingga 22 yang bermaksud,
Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan, ayat tak ada situ tertinggal, memberikan rahmat daripadanya, keredaan dan syurga. Mereka memperolehi di dalamnya kesenangan yang kekal, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang amat besar. Cerita tentang hijrah. Maka Nabi SAW menyatakan, berhijrah dari keburuk al-muhajir, orang-orang yang berhijrah itu man hajaras su, iaitulah orang-orang yang berhijrah daripada keburukan kepada kebaikan. Itu orang yang berhijrah. Jadi kita kena berhijrah lah. Tak tunggu ma'al hijrah, kena berhijrah. Jadi bulan Ramadan ni juga adalah bulan di mana kita mempersiapkan diri kita untuk berhijrah daripada yang buruk kepada yang lebih baik. Jadi moga-moganya dalam institusi Ramadan ini, universiti Ramadan ni, kita dapat meraih apa yang dikatakan la'allakum tattaqun itu, supaya perbekalan itu terus kita bawa sampai kepada Syawal dan seterusnya sampai kita mati. Bukan untuk tahun ni saja, tapi untuk seterusnya, kesekian kalinya, saat bila mana Allah SWT masih lagi memberikan keizinan untuk kita bernafas, masih boleh hidup, masih ada ruang, masih ada peluang dan sebagainya, maka kita letakkan diri kita sentiasa berada dalam yang kata tadi al-muhajir man hajaras su, iaitu orang yang berhijrah ini tak lain tak bukan adalah orang yang mengalihkan diri dia daripada benda yang buruk kepada benda yang lebih baik. Sebab kena ingat, satu saat yang kita gunakan dalam hidup kita ini dalam perkara-perkara yang tidak membawa faedah untuk akhirat kita, maka kata Nabi SAW, yatulu hasratahu yaumal qiyamah, berpanjanganlah penyesalannya besok di hari kiamat. Satu saat, bukannya sejam, satu saat kita gunakan diri kita pada tempat yang bukan-bukan, ataupun kita letakkan diri kita dalam arti kata tadi bukan tujuannya untuk beribadah pada Allah, mengabdikan diri, maka layak layak penyesalan yang panjang di akhirat kelak. Sebab itu antara tanda-tanda Allah SWT berpaling pada seorang hamba itu ialah bila mana Allah meletakkan dia dalam hal melaksanakan suatu perkara yang tidak ada faedah untuk diri. So kita kena recheck balik diri kita. Kalau sekiranya sekarang ni Allah masih dorongkan kita benda-benda yang baik, alhamdulillah, syukur pada Allah kerana Allah masih meletakkan kita di situ. Tetap kita minta, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati kami ini pada agamamu dan ketaatan padamu. Kita ni kadang-kadang boleh berbolak-balik hati kita. Kita minta selalu itu. Doa tu biar kita lazimi selalu supaya Allah tetapkan hati kita. Begitu juga kita minta supaya istiqamah dan sebagainya. Ya Allah, letakkan saya sebagai seorang yang istiqamah dalam setiap amalan yang saya buat pada bulan Ramadan, supaya saya dapat teruskan pada bulan Syawal. Ataupun bukan, tak payah cerita Syawal, Zulkaidah, tak payah describe macam tu. Kita katakan, ya Allah, ya Tuhan, berikanlah saya keberkatan untuk istiqamahkan segala benda yang saya buat pada bulan Ramadan ni sampai mati saya. Jangan kita sampai Syawal saja. Syawal je. Zulkaidah besok habis. Jadi bila minta dengan Allah, biar cerdik. Sebab Allah dia depend on kita punya ni. Kan? Kalau kita minta, berikanlah saya rezeki gini saja. Maka kalau permintaan, kalau kita minta macam contoh dalam surah Al-Baqarah tu disebut wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Dia tak minta yang wa fil akhirati hasanah. Allah kata wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Yang ni jenis orang yang mana dia minta, ya Allah bagilah kebaikan saya dunia. Allah bagi kebaikan dunia. Tak minta ke akhirat. Dia terlupa ke ataupun memang saja tak nak minta itu, tak nak fikir tentang akhirat. Allah kata wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Maknanya bagi mereka tak ada apa-apa. Orang kata habuan ataupun goods tadi. Apa orang kata tadi, barang-barang yang kata tadi dia nak ambil di akhirat esok tak ada. Tapi orang yang cerdik macam mana? Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang Nabi sering kali baca dalam doa dia. Jangan lupa baca tu. Minta hasanah dunia, minta hasanah akhirat, dan jangan lupa minta hindarkan daripada api neraka. Itu orang yang cerdik. Jadi dua ayat yang Al-Baqarah tadi wa minan nas itu nak menunjukkan satu yang ahli dunia, satu lagi ahli akhirat. Itu saja.
Jadi kita nak ambil yang ahli akhirat tu, jangan ambil ahli dunia. Yang wa minan nasi man yaqulu wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya, yang tu kita tolak dulu. Tapi Allah cerita juga supaya kita dapat letak mana kita yang nak. Kita nak dunia saja ke nak akhirat? Tentu kita ni nak, kalau boleh dunia pun hasanah ya Allah, akhirat pun nak hasanah juga. Satu lagi saya nak minta, waqina azabannar. Allah bagi, pasal Allah tak pernah mungkir janji. Kita ni je yang mungkir janji. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah engkau dulu sudah mengambil perjanjian dengan aku, wahai manusia, sekira-kira jangan kamu menyembah syaitan. Tapi dahlah kita mungkir janji, sedang Allah sebut innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu musuh yang nyata. Wa an ya'buduni, patut-patutnya kamu menyembah aku. Hadza siratan mustaqim, itu jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Bukankah dah diceritakan kepada kamu dulu beberapa kelompok yang aku sesatkan mereka? Tak berakal ke kamu? Itu kalau bahasa kasar, kalau kita sebut ke manusia, tak berakal ke kamu ni? Afala ta'qilun? Tak berakal ke? Tak fikir? Begitu. Jadi kita nak kena betul-betul dalam hal ni. Jadi itu tadi berhijrah, Jadi doa selalu gitu. Dan dikatakan tadi tentang berjihad, wal mujahidu man jahada hawahu, kata Nabi. Orang yang berjihad itu, yang kata tadi selain daripada harta dan jiwa ni tadi, orang yang berjihad itu pada hakikatnya adalah man jahada hawahu, orang yang bersungguh-sungguh dalam hal nak meruntuhkan hawa nafsu dia. Itu orang yang berjihad. Jadi yang nama berjihad di jalan Allah SWT, berperang dan sebagainya, itu meruntuhkan hawa nafsu. Sebab bab jihad ni orang tak suka. Sedangkan Allah SWT menyatakan, kutiba alaikumul qital, dalam surah Al-Baqarah kan, juzuk yang kedua. Wa huwa kurhul lakum, difardukan ataupun diwajibkan kepada kamu untuk berjihad jalan Allah SWT. Wa huwa kurhul lakum, bab kata nak berperang jalan Allah tu memang kamu benci. Asa an yakunu asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang benda yang kamu benci itu yang lebih baik pada kamu. Hak benci sangat berjihad jalan Allah SWT ni dengan jiwa, harta dan juga jiwa ni, kadang-kadang kita benci. Pasal itulah kata tadi, mungkin ada sifat bakhil, mungkin ada sifat pengecut dan sebagainya, tak mahu. Tak sukalah saya bab-bab nak juang jalan Allah SWT ni, tapi wa huwa khairul lakum, itu lebih baik. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang benda yang kamu suka tu sebenarnya jahat pada sisi Allah. Yang nama kata tadi, menidakkan diri daripada menafkahkan harta, menidakkan diri daripada memberikan jiwa raga untuk agama dan sebagainya tu, kita rasa bagus kata tu, kan? Tapi pada sisi Allah, wa huwa syarrul lakum, sebenarnya itulah yang buruk pada kamu. Jadi dalam hal ni, kita bukan nak terus pergi jihad sana. Sebab tu dia mulakan jihad tu dengan harta dulu. Belajar jihad dengan harta, gengankan tangan, hulurkan derma, bantu dan sebagainya. Dia begitu. Sebab tu hikmah dimulakan dengan harta tu, makna kata tadi supaya kita ni ringan-ringankan dulu memberi. Tak kira lah, dalam hal jalan Allah ni banyak. Membina masjid ke, rumah anak yatim ke, membantu siapa-siapa lah. Hatta hari ni orang mungkin lancarkan derma Palestin dan sebagainya, bagi lah. Teruk hari ni Palestin. Selalunya dekat nak raya memang dia buat begitu. Kita alhamdulillah syukur lagi. Jadi kita kena akui nikmat syukur, nikmat keamanan, kedamaian itu berbanding dengan mereka sudah 60 tahun lebih tak pernah merdeka, dinafikan hak segala-galanya, air tak boleh, elektrik tak boleh, perubatan tak boleh, segalanya, tapi tetap boleh survive. Kita belum tentu itu lagi. So dalam keadaan itu, maka orang kata tadi, ringan-ringankan tangan, berjihad dengan harta terlebih dahulu. Sampai satu tahap nanti, kalau sekiranya memang diminta untuk berjihad dengan jiwa, maka kita sudah ada kekuatan. Sebab tu saya katakan, maknanya kalau kata dalam puasa Ramadan kerana ada pemeringkatan itu daripada rahmat kepada maghfirah dan sebagainya, maka usahakan untuk, orang kata tadi, mendapat roh Ramadan itu pada awal. Jangan tunggu di tengah dan sebagainya. Kerana kalau kita tak meminta rahmat Allah SWT pada awalnya, bagaimana kita nak dirahmati untuk masuk pada fasa kedua dengan tujuan untuk minta ampun? Nak boleh minta ampun ni pun dengan rahmat Allah SWT. Nak boleh keluar daripada mulut kita ni astagfirullah, wa atubu ilaih dan sebagainya, ya Allah minta ampun dan sebagainya, itu pun rahmat. Sebab yang boleh mengeluarkan kata-kata itu pun dengan izin Allah SWT. Jadi kena minta, ya Allah bagilah aku kesempatan untuk mohon ampun padamu sepanjang bulan Ramadan. Tu minta rahmat pada Allah.
Semuanya berlega dan berlangsung sekitar rahmat Allah SWT. Kita menulis dengan rahmat Allah, kita mendengar dengan rahmat Allah, kita memandang dengan rahmat Allah, kita boleh faham ilmu tu tak nampak subjektif tapi boleh masuk dalam hati kita. Kita boleh apply rahmat Allah. Apa benda lagi yang tak ada rahmat Allah SWT dalam dia? Itulah kata tadi. Cukup banyaklah. Ya? Jadi dengan harta yang Allah SWT bagi kita pun rahmat juga. Maka dengan rahmat itu kasihkanlah pula orang lain. Aku dah rahmati kamu, aku dah kasih sayang pada kamu, kata Allah SWT. Maka kamu kasihlah pula kepada saudara-saudaramu. Itu cara kita nak melunaskan kasih sayang kita kepada Allah SWT. Dengan cara tadi. Sebab tu dia suruh jihad dengan harta dulu. Kalau disuruh jihad dengan jiwa, agak-agak kita macam mana? Wajahidu fi sabilillahi bi anfusikum wa amwalikum. Harta tak nak pergi, jiwa dulu. Berapa kerat yang akan pergi? Ya? Perempuan tak nak pergi, hak lelaki. Ya? Jadi bila saat seruan jihad sudah berkumandang, kalau kata tadi, maknanya sebab seruan jihad itu wajib. Wajah itu kita belajar bahasa Arab, fi'lul amri, ya? Isyarahnya lil wujub. Antara salah satunya fi'il amar itu memberi isyarat kepada kewajipan. Wajah itu, jihad itu wajib. Tapi maknanya kalau kata dimulakan dengan anfusikum, susah kerja kita. Kan? Sebab tu dengan harta tu. Itu hikmah dia. Jadi sebab tu kita kena cuba ringan-ringankan. Jadi bila sebut tentang jihad, boleh kita lakukan dengan lisan, kataan. Itu banyaklah orang kata yang ini jihad ekonomi dan sebagainya, tak terulang. Tapi yang a'lal jihad, jihad yang utama itu ialah al-qital. Bila kita refer balik dalam Al-Quran, kebanyakan bila sebut tentang jihad, semuanya merujuk kepada al-qital, berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang lain itu variasi daripada jihad yang terbesar ini, mesti bermula dengan iktisadiyah, ekonomi dan sebagainya. Kukuhkan itu baru boleh pergi. Sebab hari ni tak dapat tidak semuanya kena dengan kebendaan nak berjihad. Kita nak boleh datang ni nak berjihad, nak mendengar ilmu dan sebagainya, macam-macam yang kita kena sediakan kan. Kereta, belanja duit minyak sedikit, bahan-bahan untuk kita nak menulis buku nota dan sebagainya, keluar duit juga. Ada jihad. Sebab tu ilmu itu tidak akan sampai selagi mana seseorang itu tidak mahu mengorbankan sedikit kebendaan dia. Selain daripada dia memiliki kecerdikan, dia memiliki orang kata skedul pengajian dan sebagainya, selain daripada memiliki kesungguhan, dia juga mesti ada sedikit perbelanjaan untuk tujuan menuntut ilmu tersebut. Ya, tujuan menuntut ilmu. Maknanya bulghah dipanggil. Maknanya ada sedikit kecukupan. Hari ni mungkin kita datang pada jauh. Saya tak tahulah jemaah yang ada sini, mungkin semua sekitar Taman Tun, mungkin ada tempat jauh dan sebagainya. Itu. Kalau tidak ada bulghah ataupun kata tadi perbelanjaan sedikit, maka ya, takkan sampai kita sini. Maknanya kena korbankan itu, barulah dapatnya ilmu. Ada begitu. Jihad. Baik. Seterusnya yang keenam, istiqamah dalam ketaatan dan bersungguh-sungguh dalam menjalankannya. Di dalam surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 13 terusnya 14, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang dikerjakan. Ya? Jadi hakikat istiqamah ni para jemaah yang dirahmati Allah, tak lain tak bukan adalah menempuh jalan yang lurus, yakni agama Islam, tegak atas sunnah Nabi SAW, tunduk patuh pada hukum hakam Allah dan Rasulnya. Saya ulang balik, hakikat istiqamah, kalau orang tanya besok apa istiqamah ni, istiqamah ni tak lain tak bukan adalah menempuh jalan yang lurus, iaitu agama Islam. Ya? Tegak atas sunnah Nabi, jangan berpaling daripada sunnah Nabi. Kalau boleh gigit dengan gigi geraham kita, gigit. Bukan gigit Sahih Bukhari. Ni kadang bila gitu sunnah Nabi apa semua digigit dengan hadis Nabi. Maksud gigit dengan gigi geraham tu kemaskan. Jangan berpaling daripada sunnah Nabi. Yang mana kita boleh buat. Yang mana kata tadi tak boleh tu, maka tunggu dulu, letakkan KIV kat situ. Mungkin ada besok saat ada kekuatan kita buat, tapi jangan langsung tak ada. Jangan kerana tak boleh buat semua, tinggal semua. Ya? Jadi makna saya tak mampulah nak buat sunnah Nabi semua, Ustaz. Kalau setara sembahyang Jumaat di masjid boleh? Boleh. Buat sembahyang Jumaat di masjid. Kan begitu.
Ataupun orang kata sentiasa memaafkan orang, boleh? Boleh. Kan? Benda-benda yang kecil dulu. Sebab untuk nak boleh sampai ke satu tahap melaksanakan sunnah Nabi yang terbesar, maka dia mesti mula dengan kecil. Kita pun nak boleh orang kata tadi berjaya sampai memiliki satu company besar, mesti mula dengan kecil. Kan? Nazar World tu pun bermula dengan yang kecil. Ya? Maknanya mula jadi orang kata broker kereta begitu saja. Last sekali tengok, bukan kata kereta saja, tanah pun dia. Tak usah kata tu hak dekat ni hak ni. Ya? Mofas pun begitu juga. Kalau nak cerita tadi tentang dunia, mana orang kata saya tu terus dia kaya ustaz. Tak ada, mesti mula dari bawah. Awak belajar pun bermula daripada alif bata ABC. Tak usah cerita banyak Bukan tiba-tiba keluar dia boleh ngaji saya kulo sufaha. Keluar-keluar dia boleh tegur orang kata tadi hafal Quran 30 juzuk. Itu miracle. Besar kemungkinan ada. Tapi secara ghalibnya, ordinary-nya, keluar saja kita tak mampu buat apa lagi. Sampai dah satu tahap mak ayah ajar alif bata. Habis alif bata dapat ngaji. Dapat ngaji, orang kata masuk pulang sekolah rendah. Belajar. UPSA dapat bagus, masuk sekolah menengah, Kolej Tengku Kursiah ke, MCKK ke dan sebagainya. Habis MCKK, okey, masuk universiti pula. Dapat buat BA, dapat MA, dapat PhD, sampai begitu lagi belum kaya lagi. Terus ada bisnes mau buat sampai baru selesai. Gitu kan? Jadi kalau kita ukur untuk akhirat pun gitu, susah payah dulu. Bukan senang terus. Sebab syurga ni benda yang mahal. Mesti diasaskan daripada benda-benda yang kecil dulu. Syurga bukan benda yang murah. Kalau benda yang murah senang yang kita beli je. Tapi benda yang mahal, dia menuntut kepada amalan-amalan, benda-benda yang kata tadi kecil-kecil. Tu kalau kata sunnah Nabi tadi kecil-kecil dulu, lepas tu baru besar-besar. Jangan terus besar, takut-takut bila besar dan sekali dia buat, lepas tu tak buat dah. Kita nak buat istiqamah tu tadi. Nama kata istiqamah, tegak atas sunnah Nabi. Tak kisahlah walau satu pun. Sebab Nabi SAW nyatakan, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajru syahid. Maknanya siapa yang menegakkan satu sunnah aku pada zaman fasad dan mungkar ini, maka baginya 100 pahala mati syahid. Baru 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sebab tu rajin-rajinlah kalau kata kita di rumah tu ada TV ke dan sebagainya. Ada TV, ada hijrah Fattabi'un ni, rajin-rajin tengok itu. Situ semua cerita tentang sunnah-sunnah Nabi kan. Amal kita boleh buat lah. Fattabi'un ni. Jangan tengok kilauan emas. Tengok kilauan emas habislah kita. Tengok Fattabi'un ni tu. Kalau in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu kata kamu cinta pada Allah, Allah kata pada Muhammad beritahu pada umatmu fattabi'uni. Kamu kena ikut aku. Kalau kita ikut yang lain tak adalah. Sebab tu ikut sunnah Nabi ada kejayaan. Jadi berbalik pada cerita kita tadi, istiqamah itu adalah menempuh jalan yang lurus, iaitu agama Islam, tegak atas sunnah Nabi, dan yang ketiganya tunduk dan patuh pada hukum hakam Allah dan Rasulnya. Okey. Baik. Yang ketujuh, khusyuk dalam solat, meninggalkan perbuatan yang tidak berguna dan membayar zakat. Maaf, menjaga kemaluan serta memelihara amanah. Itu amalan yang ketujuh. Ya. Jadi amalan ni kita rangkumkan, bukan saja ni khusus untuk bulan Ramadan, tapi keseluruhannya nanti, perbekalan kita. Sebab tu saya katakan tadi beberapa faedah dalam mukadimah itu. Saya susun beberapa faedah itu untuk tujuannya pengamatan diri saya dan seluruh para jemaah. Jadi kita adalah dia punya sistem esok. Kok lupalah apa yang kita nak buat amalan yang di syurga. Baca, kok tengok satu, boleh buat ini dulu. Begitu. Kalau tidak nanti kita tak tahu yang mana satu kita nak buat. Sebab tu kita ni orang mukmin, walaupun kata tadi dihina dan sebagainya, kita ni sebenarnya orang yang bersistem. Mesti ada schedule. Maknanya awal pagi aku nak kena buat apa? Amalan. Itu kena ada tu. Jadi amalan orang tu dia tengoklah sisi masing-masing. Ada orang yang 1000 sisi, ada orang yang 70 sisi, ada orang yang 150 sisi. Tengok kita sisi mana. Kalau kata 70, ikut kadar 70 sisi. Jangan maknanya nak terus 1000 sisi. Habislah piston terbakar. Hancur piston. Kan? Kereta yang bukan high performance ni, tapi isi juga. Kata tadi nak dilawan dengan contoh kata Lamborghini Gallardo. Habislah. Nak ni orang kata fast track ni, nak lawan juga. Pecah enjin. Kasih awak sisi rendah. Kan?
Letaklah kata tadi kereta Wira nak tukar Mitsubishi Evolution 10. Kau katalah begitu kan. Tetap. Walaupun kata Zohir tu dah memang Mitsubishi Evolution 10 yang polis pakai tu, tapi enjin Wira tetap Wira juga. Tak usah kita banyak. Nak kata tadi. Faham maksud saya kan? Jadi gitu, ikut sisi dulu. So bila dah kata tadi istiqamah itu, mesti ada peningkatan sisi tu. Jadi mungkin datang 100, okey, masuk pula yang 100 punya amalan. Dia gitu. Ini cara sistem. Sebab kena ada sistem. Kalau tak terabur kita, pagi kan nak buat apa, terabur je. Zikir mana dulu nak ni. Dia kena ada. Pagi saya zikir ni, okey, doa kan zikir ni. Quran masa mana dia baca dan sebagainya. Biar ada schedule. Ya, tu cara kata kita betul-betul nak kaji mana amalan yang kita sudah orang kata dapat dia punya target ataupun kurang lagi target dan sebagainya. Yang mana kurang tu kita tik lah. Ini kena buat sendiri lah. Saya nak ajar sini tak sempat, tapi maknanya ada orang macam orang muhasabah kita lah ya. Minggu ni aku kena buat apa dan sebagainya gitu. Nak istiqamah, kalau tak ada lah. Jadi bila dah istiqamah besok, maknanya tak perlu lagi dah pada schedule ni. Kita dah tahu dah. Sekarang ni masalah ni kita masih cacah merba rutin amalan tu, cacah merba. Cacah merba. Berasa ingat nak baca surat kan baca, kalau tak. Lepas tu nak qada, kelak lah tak qada dah. Kita kalau amalan tertinggal ni sebab kerana nak wajibkan diri tu, qada lah. Walaupun benda tu tak ada lah dalam hukum kena qada dan sebagainya, tapi kita yang mewajibkan diri kita. Contohnya pagi kena baca mak surat, petang baca mak surat, tapi terlupa pagi tu kena ni, kena qada lah petang. Sekali ingat pagi tu. Nak boleh latih supaya dapat istiqamah tu. Kalau tidak, sebab benda ni semua kena latihan. Bukan maknanya bila cerita ni menempuh jalan yang lurus, terus kita dapat tempuh. Tegak atas sunnah Nabi, terus je. Terus datang sunnah Nabi pada kita, terus boleh buat. Kena praktik. Gitu. Kalau orang kata nak istiqamah bersubi tadi, mula-mula tu kan subi, lepas tu kan tak subi, kan dia begitu. Jadi nak kena buat selalu sampailah satu tahap. Bila dia tinggalkan, dia rasa salah besar. Walaupun benda tu kalau dia tinggal pun tak berasa, tapi maknanya dia tinggal salah besar. Macam contoh dia infak tu, selalu dia infak. Maksudnya target dia, aku kalau setiap subuh dia datang masjid, aku niatkan nak infak. Maksudnya dia infak. Mula-mula dalam keadaan terpaksa, contohnya. Lepas pada tu dia datang ikhlas dan sebagainya. Saat bila kata satu kali dia tak infak masuk masjid, terus nak semayang, mesti dia akan berasa ada benda yang aku tak buat lagi. Tengok balik, infak. Situ. Jadi benda tu yang penting. Kita nak boleh dapat yang rasa itu, zauki itu, feel itu. Yang mana bila kita tinggalkan, Allah, ada benda yang aku tak buat lagi hari ini. Tak sempurna. Seolah-olah macam hidup hari itu tak bermakna. Itu. Bila yang itu ada, itulah istiqamah. Dan kekalkan benda tu sampai mati. Jangan lepas lah. Pasal memang Allah dah bagi dia. Kalau dah lepas, nak dapat balik, tak tahu. Jadi kalau orang yang ada begitu tu, kita pun salute pada dia, tabik pada dia. Pasal dalam kesibukan dia boleh buat begitu dan sebagainya. Begitu. Ya? Itu istiqamah. Baik. Ya. Jadi tentang yang ketujuh ni, khusyuk. Saya ringkaskan begini. Khusyuk dalam solat ni, antara makna khusyuk yang boleh kita pegang, selain daripada yang detail-detail tu saya tak cerita lah. Khusyuk yang boleh kita pegang, arti katanya ada dua. Yang pertama sekali tetap hati dan anggota dalam semayang. Maknanya dia tak ada banyak bergerak. Memang statik tu, hati dia dan juga ni, dia punya pergerakan. Ini tidaklah kata sekejap ke kiri, sekejap ke kanan, macam lalang semayang. Lepas tu tak ada sekejap kan garu sini, lepas tu kan ke atas dia garu sini, lepas tu kan bela ke pihak, angkat gitu, lepas tu gini pula, macam-macam lah. Lepas tu kan dan kalau kata imam baca panjang pula, ada lagi maknanya macam-macam. Ada yang bela janggut, tak tetap, hati pun tak tetap. Sebab tu khusyuk ni, kata ulama, yang mudah untuk kamu pegang, yang pertama sekali tetap hati dan anggota tubuh badan kamu, tak banyak bergerak. Ya, kalau kata memang perlu bergerak tu sedikit tu tak kenapa, tapi ni memang gerak je, kan? Walaupun memang kita menghayati, jangan sampai kata kita ni kadang-kadang menghayati tu pada kita. Maaf tu saya jaga baik-baik. Kalau setakat macam ni saja okey, tapi kalau maksudnya macam awak kata menghayati tu sama ada menghayati bacaan tu makna wallahu taala alam. Menghayati makna okey, tapi kalau menghayati orang sedih.
Jaga, takut batal kita punya file. Pasal gerakan besar tu. Kalau kata sekarang itu saja tak apa, tapi kalau macam Allah gitu. Dah ni cerita. Sebab itu walaupun memanglah kata tadi memang kita digalakkan gitu, tapi tak digalakkan bergerakkan tu badan. Kalau kita menghayati pun penghayatan tu sebenarnya dipancarkan masuk sini, bukan kot sini, dia masuk sini. Bila dia masuk sini tu yang berasa tegak itu tak buat boleh buat apa, kaku kita dengan ayat Quran tu. Tu nama mukjizat. Tapi kalau sekiranya masih gerak sana, gerak sini, kau tengok bawah, tengok kiri kanan, dia akan datang macam-macam. Tengok orang sebelah, mananya tengok ambung. Dia rasa walaupun tak berkata, sebab kerana bila berkata batal terus. Dia dalam hati kata juga, batal juga, sama je. Kalau hati tu berkata benda kata elok, rosak dah semayang tu sebenarnya. Sah pada zahir, tapi pada batinnya tak sah dah. Allah lempar macam kain buruk je. Anda nak kata ni. Sebab tu semayang kalau kita cerita ni memang tak sempat tapi nak kata ni semayang mesti ada rupa zahir, rupa batin. Saya tak sempat nak sebut sini. Panjang lebar benda tu. Rupa zahirnya, kata tadi rupa-rupa segala tu rupa zahir. Rupa batin lah hati, yang kata khusyuk, yang kata faham qiraat dan sebagainya tu. Tu banyak lagi. Maknanya banyaknya select semayang kita. Sebab tu maknanya bila lepas semayang tu jangan cabut lagi dulu. Duduk dulu, istighfar, kurangnya diri solat ni. Ni kan terus angkat je, angkat badan tu. Tak ada adabnya Allah SWT. Awak berhadapan dengan raja. Raja belum habis, titah lagi. Bangkit dah. Habis tak? Habis. Murka raja. Kan? Jadi kita pun duduk tawarruk tu, duduk macam bersimpuh tu. Maknanya dalam hati kata, menunjukkan yang kita gemar lagi pada Allah SWT. Istighfar dulu. Ya Allah, kurangnya apa ni, tampunglah semayang aku ni Allah. Gitu. Sekurang-kurang sampai Allah ma'ajirna minanna, minta lepasan daripada api neraka. Ni dah, tak minta langsung. Macam rasa hebat benar. Tak neraka dah kita semayang. Boleh kata begitu dah. Minta Allah ma'ajirna. Jadi lepas Allah ma'ajirna minanna, nak reda-reda. Walaupun memang kata Nabi tak buat bilik dan sebagainya. Bukan, memang Nabi tak buat. Nabi cerita lain. Kita ni, sebab tu saya nama kata Nabi tak sah cerita lahir dia. Kita ni banyak dosa. Semayang kita ni kadang-kadang lalai. Nabi tak sah kata dalam semayang, dalam tidur pun hati ingat Allah. Kita dalam tidur hati tak ingat Allah dah. Mati terus dengan hati-hati. Tak sungguh. Mati terus, tak ada ingat dah. Kan, tak membilang dah zikrullah tu. Mati habis. Memang orang kata tidur mati. Kira orang kata mujuk apa kata Allah lagi hidup lagi. Kata tak mati terus lah, gitu aja. Kan contohnya. Jadi tak mau gitu. Jadi Sayyidina Umar kata kita ni wajarlah duduk sekejap, dia kata. Minta istighfar. Besarkan Allah. Lepas tu minta daripada berlepasan api neraka. Lepas tu nak reda-reda. Jadi sekurang-kurangnya situ. Jadi kita kena buatlah. Kalau betul nak pada tu tadi, kalau orang yang gemar pada Allah, takkanlah duduk sekejap-sekejap. Kita kalau gemar dengan seseorang, kita nak duduk lama-lama lah. Mana boleh duduk sekejap-sekejap? Masa pun takkan fikirnya. Macam yang ni kan, kalau kita duduk gemar dalam majlis ilmu, mungkin pukul 10 pun kita tak terasa. Pukul 12 pun kita tak terasa. Satu pukul 12 dah. Lah rasa sekejap aja. Kan? Kerana gemar tadi. Kalau tak gemar, bila nak pukul 10? Bilik dia tu, bila nak pukul 10? Bila nak pukul 10? Ni tak jadi baru 7 ni. Ada 15. Lepas tu nak baca yang Fatimah pula. Itu faham-faham lah tu. Tapi nak kata ni kalau orang gemar dia tak kira. Kita tak nak ambil peduli tentang apa. Maksudnya kalau dan dia gemar tu dia duduk lama. Tu sebab kalau orang gemar dengan Allah SWT dia gitu. Jadi kita nak jadilah orang yang gemar dengan Allah SWT. Memang layak pun kita gemar dengan Allah SWT. Kerana Allah memberikan segalanya. Begitu. Baik, meninggalkan perbuatan yang tak berguna. Maksudnya sini, benda-benda yang tak berfaedah tu tolong tayang. Sebab sifat orang mukmin yang disebut dalam surah Al-Mu'minun yang berjaya itu wallazinahum 'anil lagwi mu'ridun. Iaitu mereka-mereka yang perkara-perkara lagu ni mereka berpaling. Benda-benda hak tak guna. Kalau duduk di kedai kopi sembang entah benda-benda dan sebagainya, itu tak guna. Maknanya minum kopi baliklah. Sebab tak ada makna. Sebab orang mukmin yang berjaya, dia takkan menyempatkan diri dia dengan benda-benda yang tak guna, lara ni.
Kalau dia jumpa dengan orang yang bercerita tentang benda lagu ni, dia cepat-cepat bereda. Dia ambil cara hikmah lah, minta maaf mungkin saya ada hal dan sebagainya. Bukan nak nipu sebab ada hal sajalah. Memang kita banyak hal pun, kan? Dalam kita nak beri alasan pun jangan menipu. Minta maaf lah, saya ada hal sebenarnya di pejabat pos. Sebenarnya tak pergi pejabat pos lah, itu menipu. Tapi kalau kita sebut, minta maaf lah, saya tak boleh nak lama kerana ada hal. Banyaklah hal kita tu. Hal dengan keluarga, macam-macam lah kita buat. Tapi jangan pula kata ada hal, saya sepatutnya pukul ni nak kena pergi sini. Kita nak mengelak tu, nak cari alasan. Maksudnya dengan kita nipu dosa juga. Dosa. Sebab Nabi tak pernah nipu, dia gurau pun tak pernah nipu. Kan cerita yang wanita tua tanya, dalam syurga ada tak perempuan tua? Nabi kata tak ada, perempuan tua tak ada. Nangis. Makcik ke nenek tak tahu lah, maknanya nangis makcik ni. Nabi kata memang betul tak ada. Masuk syurga semua muda belia belaka, 18 tahun belaka. Hak ada ni semua 18 tahun. Hak lelaki pun muda belia. Hak kata perempuan, orang kata tadi, kata gitu juga muda belia, 18 tahun. Wildan mukhalladun. Yang kata tadi 18 tahun umurnya, muda belia. Jadi tak usah risaulah kalau kata sekarang kita tua. Tak payah nak anti-aging dan sebagainya, tak payah. Nak treatment tak payah. Nak collagen kat benda tak payah. Amal, buat betul untuk Allah. Besok akhirat wildan mukhalladun, 18 tahun. Sampai bila? Sampai habis tak ada. Memang 18 tahun tu. Dan nikmat tu nak kata tadi, bukan kata 18 tahun tu masih 18 tahun yang saat mungkin 20 saat itu 18 tahun dia bertukar-tukar. Maknanya kalau kata tadi satu saat 18 tahun tu gitu, yang satu saat yang kemudian 18 tahun gini minum. Dia akan terbaik terus. Maknanya bila melihat tu memang ka'annahum lu'lu'an mansura. Seumpama kata tadi perkara yang bersinar selalu. Kalau kata tadi nak suami isteri gitu, suami beramal, isteri pun beramal. Jangan suruh suami je beramal, isteri tak nak beramal. Gitu juga suami isteri je beramal, suami tak nak beramal. Jadi sekarang ni dua-dua beramal. Esok wildan mukhalladun dulu. Awak pandang saya pandang awak. Memang seronok pandang. Mana semua kata tadi. Dan memanglah kalau kata azwajuhum tadi tu pasangan mereka betul lah. Kalau pasangan tu soleh dan solehah dalam dunia, suami isterinya, maka akhirat besok yang tu lah. Tak ada yang lain. Gitu ya. Membayar zakat tu tak perlu kita ulas, menjaga kemaluan, memelihara amanah tu biasa-biasa. Saya ulaskan tu saja. Baik. Diriwayatkan, sambung sikit. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dan yang lainnya bahawa Nabi Muhammad SAW telah bersabda di dalam sebuah hadis yang bermaksud, sesungguhnya telah diturunkan kepada itu 10 ayat. Maka barang siapa yang melaksanakan nescaya dia masuk syurga. Kemudian Nabi SAW menyatakan qad aflahal mu'minun. 10 ayat tu. Ini tengok satu-satu. Apa benda yang Allah SWT sebut tentang berjayanya orang mukmin tu dengan sungguh-sungguh berjaya. Jadi kita ikut satu-satu. Wallazina hum an salatihim khashi'un dan sebagainya itulah. Baik. Yang ke-8, menuntut ilmu syar'i yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan disertai dengan melaksanakannya dalam kehidupan. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW berkhutbah pada haji wada', haji perpisahan Maka baginda SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan jalan baginya kepada syurga. Memudahkan jalan baginya kepada syurga. Jadi dalam hal menuntut ilmu, sebab tu antara ilmu dan maksiat ini ada satu ungkapan disebut man talabal ilm, man kana fi talabil ilm, man kana fi talabil ilmi, kanatil jannatu fi talabi. Barang siapa yang kata tadi ianya berada dalam hal ehwal menuntut ilmu, maka sebenarnya yang dituntut adalah syurga. Wa man kana fi talabil ma'siyah, barang siapa yang berada dalam hal keadaan menuntut benda-benda maksiat ni tadi, maksudnya kerja dia begitu saja, berkendak nak buat maksiat dan sebagainya, kanatin naru fi talabi, adalah neraka sebenarnya yang dituntut. Sebab tu kita maknanya nak kena jadi orang yang sentiasa menuntut ilmu. Sebab orang yang menuntut ilmu ni sebenarnya dia menuntut ataupun menempuh tiket untuk ke syurga saja. Dengan ilmu itulah dia boleh beramal, dan dengan amal itulah datangnya ikhlas. Dengan keikhlasan itulah Allah SWT terima segala-galanya daripada dia. Itu menuntut ilmu. Jadi yang kita lalui hari ini pun antara salah satu amalan yang dijamin syurga oleh Allah SWT. Baik, ke-9, berwuduk secara sempurna dan dilanjutkan dengan membaca syahadatain.
setelah selesai daripadanya wudu. Dari Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud tidaklah salah satu di antara kalian yang berwudu lalu disempurnakan wudunya itu. Sesudah itu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ditambah dengan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Mana lain kan dibukakan baginya 8 pintu syurga yang dapat dimasukinya dari mana-mana sahaja menurut kehendaknya. Syurga ada 8 pintu, neraka ada 7 pintu, sesuai dengan 7 anggota besar maksiat kita lah, ya? Yang antaranya mata, lidah, telinga, ya? Kaki, tangan, begitu lagi kemaluan dan juga perut. Itu 7 maksiat besar tu. Mata, telinga, kaki, tangan, lidah, perut, kemaluan. 7 sesuai dengan itu. Jadi pintu syurga ni ada 8. Yang pertama sekali Firdaus, syurga Firdaus. Yang kedua Adnin. Firdaus ni Allah SWT perbuatkan syurga itu daripada emas merah. Tak ada emas tu dalam dunia, tak tahu dah ada tidak kan? Tapi emas merah, kita tak tahu, cantik memang cantik. Dalam hadis Nabi sebut emas merah. Begitu syurga Adnin yang kedua, dibuat daripada intan putih. Kita tak tahu macam mana. Nak bayangkan pun saya pun tak tahu nak bayang. Kalau kita tengok permata sekarang pun dah menyeronokkan, apatah lagi kalau kata pintu syurga diperbuat daripada intan putih. Masuk dalam takkan batu-batu biasa. Kalau pintu saja dah emas merah, masuk ke dalam, bukan kata tadi apa mozaik biasa, tile biasa, dah mesti tak tahu lah macam mana lagi kan. Pintu saja dah hebat. Macam lah kalau kata rumah besar kan, dia buat dia punya pintu ukiran dan sebagainya. Pintu saja kita tengok hebat, bila buka lagilah hebat. Macam kita pergi istana negara, pintu saja pun macam apa, orang kata tadi kita tengok gah dah, buka dalam lagi pintu nak kata tadi, ya. Lepas tu yang ketiga syurga Naim dipanggil, ya. Syurga Naim ni pintunya dia buat daripada perak putih. Lepas tu pintu syurga yang bernama Al-Ma'wa, yang keempat, dia buat daripada zamrud hijau, ya, zamrud hijau. Lepas tu syurga yang namanya Darussalam, ya, Darussalam itu dibuat daripada yakut, yakut merah, bukan minuman yakut tu, ini yakut merah, ya. Yang keenam Darul Muqamah, ya, ini nama-nama syurga lah, dibuat daripada mutiara putih pintu dia. Yang ketujuh dipanggil Darul Qarar. Darul Qarar ni dibuat daripada permata yang putih. Dan yang ke-8-nya dipanggil Khuldi, Jannatul Khuld, ya, yang dibuat daripada marjan, coral. Marjan ni coral, batu karang merah. Kita tak tahu. Kalau kita tengok dalam surah Rahman itu, ya, yang lu'lu' wal marjan itu coral. Lu'lu' tu mutiara. Kita bayangkanlah, hari ni kalau kita tengok coral tu, kita dapat apa orang kata tadi, pelihara coral tu letak dalam akuarium kita, senang hati kita kan. Itulah Khuldi, itu daripada coral tadi, marjan merah. Marjan tu bahasa Arab, bahasa Melayu dia apa ni, coral. Bahasa Melayu coral. Bahasa Melayu ni batu karang lah. Saya punya apa orang kata pronunciation tu kadang memang tak betul. Dia ada dia punya pronunciation dia. Coral tu sebutnya macam mana? Saya sebut ikut kalau C-O-R-L, kalau kata koral lah. Begitu. Itu tak menjadi masalah sangat kan, tapi mana kata tadi batu karang. Baik. Ya. Okey, 10. Kita ada lagi berapa minit ni? Berterusan dalam melaksanakan solat nafilah, yakni sunat, sebelum maupun sesudah solat fardu, yakni sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Daripada Ummu Habibah rahimahullah radhiyallahu anha berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat solat sehari semalam, akan dibuatkan Allah SWT untuknya rumah di syurga. Jadi 12 rakaat tu saya letakkan dalam bracket tu lah. Itu saya, sebab saya nak skip ni, maknanya kita tengok di situ. Yang ni yang sunat muakkadah, yang lain tu ghairul muakkadah. Pun begitu, ghairul muakkadah kata guru saya, kalau boleh buat, sebab dia ada pahala. Bukan maknanya tak dituntut tu tak buat.
Maknanya kalau kata yang sebelum maghrib, qobliyah maghrib tu kan, tak ada tu, itu ghairul muakkadah. Maknanya tapi kerana ada pahala situ, buatlah kalau ada masa. Kalau tak ada, tak payah buat. Tapi yang 12 rakaat yang ada ni semuanya yang muakkadah. 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi saya nak sebut, bila sembahyang sunat 4 rakaat waktu siang, maka dibuat 4 rakaat 1 salam. Tapi kalau kata pula malam, contohnya solat tasbih nak buat waktu siang 4 rakaat 1 salam. Tapi kalau malam 2 rakaat 2 salam. Itu dia beza sikit. Belah malam sebab berdalilkan kepada solatul lail masna. Sembahyang malam 2. Tapi kalau solat tasbih nak buat waktu siang, contoh yang hari Jumaat nak buat, maka buat 4 rakaat 1 salam. Gitu. Maknanya kalau kita buat gitu, nama kita belajar. Tapi kalau kita tak buat gitu, nama kita tak tahu dah tu. Sebab dalam kitab fiqh gitu. Solat yang mana ada 4 rakaat buat waktu siang, maka dia kena buat 1 salam saja. Kalau kata malam 4 rakaat tasbih buat 2. Begitu ya. Itu sajalah saya nak sebut situ. Yang lain tu kita boleh tengok ya. 11. Membangun masjid semata-mata kerana Allah. Ya, kalau kata kita ni memang duit banyak dan sebagainya, kita gunakan duit tu untuk bangunkan masjid. Ya. Nabi SAW bersabda, yang bermaksud barang siapa yang membangunkan masjid dalam rangka mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala semata, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membuatkan pula baginya rumah di syurga. Buat masjid ni bukan tentu besar. Kata Nabi dalam hadis yang lain, walaupun masjid yang kamu buat itu besarnya seumpama sarang burung, Allah SWT akan bina rumah dalam syurga. Jadi maknanya kata ikutlah kita buat rumah besar-besar dan sebagainya, wakafkan satu bilik dan sebagainya untuk buat masjid. Jadi bila kita buat masjid, dah wakafkan buat masjid situ, tak gaduh dah kita nak iktikaf di masjid dan sebagainya. Sah iktikaf di situ bulan Ramadan. Itu aja. Jangan buat surau. Bila surau tak boleh lah. Jadi bila buat masjid, kita dah wakaf dah, kita dah sebut dah pada isteri kita, anak-anak, ayah dah wakafkan tempat ni untuk masjid. Jadi kalau sekiranya memang tak kesempatan kita nak ke masjid untuk iktikaf, dah boleh dah situ. Sebab tu di Mesir, setiap rumah pansapuri dan sebagainya, bawah tu mesti ada masjid. Dia tak musalla. Bila musalla, tak sah iktikaf di situ. Jadi bila masjid ni, masjid ada 2. Satu masjid biasa, satu masjid jamek. Masjid biasa ni untuk orang sembahyang biasa lah. Tapi masjid jamek untuk sembahyang Jumaat. Itu saja. Jadi kita kat rumah pun begitu. Ini dalam kitab fiqh sebut benda-benda tu. Jadi boleh sebenarnya buat rumah. Jadi kita buat satu kawasan, mungkin kita separatekan tempat tu, ni masjid. Jadi anak-anak kita besok kalau dia nak iktikaf sebenarnya susah nak sangat ke masjid, situ dah boleh iktikaf dah. Jadi kalau kita buat jemaah situ dan sebagainya, dapat pahala jemaah. Jadi jangan buat musalla. Bila musalla ni dia tak kekal sampai kiamat. Sebab musalla ni maknanya kalau kata tempat sembahyang biasa, orang nak iktikaf tak ada, pahala tu kurang. Jadi bila sebut wakafkan tempat ni jadi masjid. Bilik kita pun boleh gitu. Tempat kita nak beruzlah, nak berkhalwah dengan Allah SWT, bersunyi-sunyian nak macam tu. Ataupun tempat yang kita duduk ketika sejadah kita tu, mungkin space berapa buka kiri kanan sebagainya, saya wakafkan tempat ni, saya jadikan di masjid. Jadi tempat tu kalau kata besok rumah nak dibuat, tempat tu tak boleh nak diambil tu. Susahlah kalau rumah begitu. Jadi buatlah orang kata tadi cara yang macam mana. Tapi nak kata tadi sampai tahap itu Islam ni memberi kesenangan pada kita. Nama hal kata tadi nak 1000 daya tak nak 1000 dalih je. Tapi orang kata tadi bolehlah buat kat rumah kat masjid, boleh. Tapi masjid tu bukan untuk sembahyang Jumaat, tak boleh lah. Kalau rumah kita buat masjid Jumaat, pecah lah orang nak sembahyang Jumaat situ. Jadi sembahyang biasa jemaah boleh kat situ. Berapa orang mungkin kata tadi kita rumah tu kawasannya tempatnya baru dan sebagainya, tak ada masjid lagi. Jadi kita ni mungkin berduit sikit buka. Jadi orang boleh jemaah situ. Jadi selagi mana masuk dalam kawasan rumah kita, jemaah tu berkat pada kita lah. Ni cuba kita fikir-fikirkan lah. Jangan kira nak isi gazebo je, nak isi ikan kap je. Fikir tu juga. Jadi pahala terusan orang tua sebenarnya jemaah situ. Kalau bolehnya maknanya janganlah bilik. Tapi maknanya mungkin orang kata tadi satu, mungkin tanah luas kan, buat satu. Kecil pun tak apa. Banner masjid tu walaupun sebesar sarang burung, Allah banner rumah satu dalam syurga. Ya. Satu alat. Ya. Sekarang kita selalu dapat tabung, kita membina masjid ataupun beli square foot kan, RM5 ke RM20 ke, kita pun beli. Adakah itu termasuk? Kita membina. Ya, termasuk. Sahamnya sama. Ada rumah dah, tak usah risau. Rumah dunia dah banyak, rumah akhirat tu ada. Tak ada masalah. Maknanya kalau kita wakaf square feet banyak ni untuk bina masjid, dapat dah. Cuma kalau kata kita kata tak payah wakaf-wakaf ni, saya nak bagi terus je. Kata berapa bajet? 15 juta. Okey, saya bagi 15 juta. Awak seorang yang dapat rumah tu.
Maknanya kalau kata yang lain tu kita dapat lah macam rumah PPRT ke macam tu. Betul lah. Masa kena tadi sikit-sikit lah. Tapi kalau kita buat banyak lah buka dia. Kita bagi kalau kata saya nak derma bukan katalah 1 square feet tu 50 katalah gitu. Kita tak saya nak bagi nak ambil banyak sikit. Asyik bila gitu rumah tu besar. Dia kata tambah macam kita tambah rumah tu aset kecil beli tapi lepas tu besar gitu lah. Ada duit tambah ada. Gitulah. Jadi tu nama kredit. 12. Menyantuni dan memelihara anak yatim serta mengambil perhatian terhadap keperluan hidup mereka. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda dengan maksud pengasuh anak yatim, baik yatimnya sendiri, anak sendiri, ya, mungkin kata suami meninggal ke ataupun isteri meninggal dan sebagainya, ataupun anak yatim orang lain, dengan aku di syurga seperti ini. Sambil baginda SAW menunjukkan kedua jarinya, iaitu jari telunjuk dan jari tengah, ditunjuk itu. Maknanya rapat. Jadi orang yang membela anak yatim ni, jaga hak dan sebagainya, dengan Rasulullah tunjuk gini, kancing dia. Nak kata bukan Rasulullah tunjuk gini, ni renggang gini. Maknanya bini ni rapat, takkan putus dah ni. Mana ada ruang tu nak putus, tak ada. Memang rapat. Tu amalan. Jadi kalau kata bulan puasa ni santuni anak yatim, kau kita buat kerahnya dan sebagainya, jangan lupa. Nabi selalu jumpa anak yatim diusap kepala, minta doa. Jangan rasa bangga diri, minta doa pada anak yatim, doakan pakcik, doakan makcik dan sebagainya gitu. Nabi usap kepala. Jumpa anak yatim mesti usap kepala. Pasal maknanya ahli syurga, kan? Yang ke-13, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat serta berjasa kepada masyarakat. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud barang siapa yang ingin bebas daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka hendaklah dia berjasa kepada umat manusia sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat itu dan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat. Sebab itu dua perkara yang tidak mengungguli perkara-perkara lain melainkan dua perkara ini, iaitulah yang pertama beriman pada Allah dan memberi manfaat pada orang Islam. Dua perkara. Dan dua perkara juga yang terlebih buruk daripada yang lain, iaitulah syirik pada Allah dan juga memberi mudarat pada orang Islam. Itu aja. Terbalik tadi. Kalau tadi yang afdal, yang ni yang akhbas. Afdal keutamaan beriman pada Allah, beri manfaat pada orang Islam. Yang buruk adalah syirik pada Allah dan juga orang kata tadi memberi mudarat pada orang Islam. Sebab tu orang yang bangun pagi dia berniat untuk nak membantu orang dan sebagainya, maka Allah ampunkan dosa-dosa dia yang terdahulu. Begitu juga dia bangun pada waktu pagi, dia berniat untuk membantu orang yang dizalimi dan juga untuk nak menyelesaikan hajat-hajat orang, maka Allah beri pahala seumpama pahala haji yang mabrur. Pilih je lah yang mana kita nak, ya? Baik, 14. Menyebarkan salam, memberi makan fakir miskin dan menjalinkan silaturahim serta solat malam tahajud, ya? Jadi menyebarkan salam ni daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda bermaksud, wahai umat manusia, sebarkanlah salam, berilah makan kepada fakir miskin, jadilah tali silaturahim, solat tahajudlah di saat manusia tidur, maka kalian akan masuk syurga dengan sejahtera. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa menjamin untukku satu perkara, aku jamin untuknya 4 perkara. Hendaklah dia bersilaturahim, yakni menjalinkan hubungan baik, nescaya keluarganya akan mencintainya, diperluaskan rezeki baginya, ditambah umurnya, dan Allah SWT memasukkannya ke dalam syurga. Tengok, satu perkara je buat, 4 Allah bagi. Jaga silaturahim dengan keluarga, hubungan baik. Kau ada di bulan-bulan Ramadan ni masih lagi bertelagak dan sebagainya, minta maaf, ya. Kalau dia memang orang kata tadi rasa keras juga, dia rasa aku tak salah, dia tu yang salah, tak apalah, kita mengalah, maknanya kita kata dia memang saya salah. Yang penting hubungan silaturahim tu dapat dieratkan semula. 4 benda yang Allah SWT nak bagi melalui lidah Nabi SAW tadi menyatakan keluarganya akan mencintainya, rezekinya luas, umurnya ditambah. Ditambah ni bukan maksud ditambah lagi kalau kata 70 ada advance lagi 10, itu bukan. Tambah maksudnya tambah keberkatan pada umur tu, ya. Walaupun 25 tahun, tapi maknanya kalau kata Allah berkat 25 tahun tu ibadat je lah. Begitu juga kalau kata umur 70 tahun, kalau Allah berkat maknanya 70 tahun dia diisi memang betul-betul untuk ibadat. Itu berkat namanya. Adapun kalau tambah yang dalam hakikatnya tambah pun ada juga. Itu Allah beri bonus. Syukur lagi dapat lagi ibadat. Kan? Kita kadang-kadang minta tambah umur tapi ada benda yang target tak kena tu. Itu nak tambah umur tu. Yang ibadat tak nak fikir. Kalau kita minta ya Allah
kan? Panjangkanlah umurku supaya aku dapat buat ibadat lagi, masih ada kekurangan lagi, okey tak apa. Tapi panjangkanlah umurku ya Allah, panjangkanlah umurku ya Allah, itu subjektif tu. Panjangkanlah umurku ya Allah, panjangkanlah. Apa benda nak panjang tu tak apa. Kan? Untuk pasal apa? Dalam hati tu target tak sampai lagi, target tak sampai lagi. Ada benda yang target. Dunia tak mau yang kita fikir untuk ibadat. Pasal mungkin kita berasa rasanya kurang lagi dunia. Jadi minta ya Allah, tambahkan umurku ya Allah. Tak kira lah macam mana pun berkat umurku supaya aku dapat buat amal ini. Masih ada kekurangan lagi. Ya? Baik, yang ke-15, berakhlak mulia dan menjaga kehormatan diri. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW pernah ditanya mengenai hal apa yang paling penting dan banyak memasukkan manusia ke dalam syurga. Baginda SAW menjawab, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Selanjutnya lagi Nabi SAW juga pernah bersabda, apabila seorang wanita itu, yakni isteri itu, telah melaksanakan solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga maruahnya dan mentaati perintah suaminya yang makruf, ya, yang munkar tak wajib taat, yang makruf saja. Suami suruh tutup aurat, kena, wajib ikut. Suami kata semayang, kena. Suami kata puasa, jaga lidah, jaga mata, jaga hati, jaga segala, wajib ikut. Mak sebutlah kot, mungkin suami kata awak ni saya tengok selalu sangat cerita orang, kan? Mungkin gitu. Itu bahasa lembut tu. Selalu sangat cerita orang. Saya takut, ya, saya takut nanti awak dimasukkan ke dalam neraka sebabkan lidah ni. Jadi saya nasihatlah awak, berhentilah daripada cerita orang dan sebagainya. Jadi pada ketika itu kalau dia lawan, nusyus nama dia, ya? Satu hari punya nafkah apa orang kata tadi, terhapus. Tak ada nafkah daripada hari itu. Kena tarik balik, nusyus. Sebab suami ni suruh jaga tu semua. Itu wajib, dia kena ikut. Dia tak, apa salahnya saya cerita orang gini-gini? Saya buat apa? Dia marah budak suami. Tak ada bukan cerita orang dan sebagainya. Lainlah saya cerita awak gaduh pula situ. Suami sabar, jangan menting pula. Bila menting sekarang tak pun gitu. Sebab baru nikah berlaku, ya. Kalau gaduh tu balik semayang terawih je, jatuh salah tu. Gaduh dalam kereta je. Yang apa isteri kata, kau nak apa main kau aku je. Kau nak apa? Jangan. Suami ni lama dah sabar. Ini cerita orang kata rumah tangga sikit, kan. Jaga-jaga. Baik suami ke baik isteri, maknanya begitu. Ya, kalau aku keluar kau nak buat apa? Yang isteri ni kata keluar. Jadi situlah masalah dia, kan. Alhamdulillah tadi. Jadi begitu. Jadi yang solehah, suami pun jadi yang soleh, ya, isteri jadi solehah dan sebagainya begitu. Rumah tangga jadi bahagia, ya. Baru ada jannat, baiti jannati, tidak baiti nari lah. Rumahku nerakaku, bukan syurgaku. Marilah bersama-sama kita beramal dengan amalan Islam, berakhlak mulia dan sentiasa melaksanakan ketaatan kepada semua bentuk perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Jika kita beramal, ini 2 kali, ya. Jika kita beramal dan istiqamah dengan amal-amal soleh seperti yang telah dinyatakan, AN tu tak ada di atas, maka tidak ada tempat yang paling, bukan paling ni maksudnya macam busuk, busuk bangunan. Itu paling, ya, paling layak. Maklumlah tayak ni waktu malam, jadi tengok dah macam ada air tapi tak ada punya. Paling layak yang akan kita peroleh melainkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah. Jadi yang khatimah ni saya tak syarahkan yang dalam tu, saya cuma sebut saja. Sebagai orang kata tadi nak melunaskan segala-galanya, saya sebut saja antara 8 benda yang merosakkan kepada amal. Dan syarahan tu para jemaah bacalah, ya. Tak sempat, memang tak sempat nak boleh baca satu-satu tu. Memang tak sempat juga. Sekadar itu yang Allah izinkan pada saya untuk saya sebutkan. Tapi ala kuliahnya saya bacakan keseluruhannya apa yang telah saya susun ni. Maka di dalam khatimah itu saya nyatakan tentang perosak kepada amal soleh kita. Ini suatu khatimah pada menyatakan tentang perosak kepada amal soleh. Telah berkata Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ada 8 perkara yang menyebabkan amal soleh menjadi rosak dan tidak dinilai di sisi Allah. Pertama, ghibah, mengumpat.
Ya. Jadi baca syarah nombor 4 tu nanti. Saya tak sempat nak sebut. Kedua, takbur, bongkar. Takbur ni milik Allah, tak boleh pakai ikut manusia. Bila pakai ikut manusia, jadilah kita macam iblis. Ya, aba wastakbara, enggan dan berasa besar diri. Allah lempar terus daripada syurga, jadi makhluk yang terkutuk. Ya. Sebab tu dosa takbur ni tak ada dapat harap ampunan dah. Dosa maksiat biasa masih boleh berharap keampunan, tapi kalau dosa diasaskan atas dasar takbur, tak ada keampunan lagi. Ketiga, riak, memperlihatkan amal kepada manusia. Kepada manusia tak boleh, riak pada Allah boleh. Maknanya tukar konsep. Saya nak laksanakan amal untuk jadi riak pada Allah, nak lihat pada Allah, tak apa. Tapi orang tak gunalah riak tu. Nak kata tadi, riak pada manusia tak boleh. Sebab manusia tak boleh beri manfaat dan mudarat. Yang beri manfaat Allah. Jadi sebab itu orang yang riak ni akhirat besok Allah SWT bangkitkan dia. Mana orang yang riak, bangun berhadap dengan aku. Maka Allah SWT kata, sekarang kamu pergi jumpa dengan orang yang kamu perlihatkan amal kamu kepadanya, minta pahala pada dia. Kalau ada, kalau tak ada, tak ada. Nak ceritanya memang tak ada lah. Dan orang yang riak ni pula, orang yang kata tadi yura'un ni, Allah tempatkan dalam satu jurang api neraka yang namanya wail. Wail ni satu jurang daripada jurang api neraka. Yang nak beritahu kat sini, neraka pun minta berlindung daripada adanya wail ni dalam tempat dia, daripada Allah SWT 70 kali sehari. Minta, janganlah ada wail ni dalam tempat tu. Tu neraka minta. Jurang api neraka. Dalam jurang itu ada 1000 lorong. Dalam 1000 lorong itu ada 1000 bilik. Dalam 1000 bilik itu ada 1000 ekor ular, 70 kala jengking. 70 kala jengking, dan kala jengking itu dikatakan sebesar keldai itu. Kala jengking. Kalau berasa okey je, alright, saya tak masalah, never mind. Okey, sila. Tapi kalau tak rasa tu gementar kita, tak boleh jadi ni, kan? Keempat, ujuk, merasa hebat diri. Hebat diri sendiri, rasa aku hebat, duduk ni rasa hebat. Sebab tu kata tadi, jangan cuci diri sendiri. Allah yang menyucikan diri kita. Kelima, hubbud dunia, maknanya cinta dunia. Maknanya niatkan amalan untuk manfaat dunia je. Macam tadi lah, buat doa nak dapat rezeki, buat solat hajat, nak tunai hajat, bukan untuk ubudiyah. Patut-patutnya aula tu ubudiyah, pengabdian. Jadi pengabdian itu yang akan mendatangkan keberhasilan keduniaan itu. Patutnya gitu, letakkan itu. Sebab tu sahabat Nabi boleh orang kata menarik rahmat Allah dengan 2 rakaat sembahyang, bukan kerana 2 rakaat itu, kerana tawajuh, konsentrasi dia dengan Allah SWT tu. Ubudiyah, pengabdian itu. Sebab wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan untuk apa pun, untuk mengabdikan diri. So abdikan betul-betul. Kalau Allah tak bagi, macam kata seorang bos lah, bila kata dia tak bagi pada kuli dia, maka kuli yang kata baik dan sebagainya, yang taat ni dia akan kata baik bos. Ataupun maknanya kata tadi, bos kata awak sudah bekerja overtime dan sebagainya, tapi gaji tetap sama je, tak ada gaji tambahan dan sebagainya. Ya tuan, itu nama hamba. Jadi hak gini bukan Allah tak sayang, Allah bagi lagi banyak daripada itu. Ya. Jadi dia nak kena jadi hamba hak gitu. Maknanya kalau tak bagi lagi, tunggu, sabar, gitu. Ni kalau tak bagi lagi. Macam ada satu jemaah saya, dia solat istiqarah. Saya suruh istiqarah, masa dia jumpa malam, kata istiqarah lah untuk ni semua. Okey. Subuh tu terus jumpa saya. Ustaz, dia kata, saya dah istiqarah dah, tapi tak nampak gambar apa benda. Saya kata, abang istiqarah berapa lama dah? Yelah, mana kan saya jumpa ustaz kan, saya tu istiqarah. Tapi lepas subuh tak ada apa alamat pun. Sebab abang baru sekali je lah yang tak jumpa alamat, kata. Istiqarah kalau sekali dia nak alamat payahlah. Orang istiqarah kadang-kadang sampai berbulan istiqarah nak boleh dapat keputusan. Kita nak sehari je, tak boleh gitu. Maknanya seolah-olah situ awak memaksa Allah SWT bagi. Ya Allah, hari ni aku istiqarah bagi tu alamat Allah. Itu memaksa. Siapa yang tuan, siapa yang hamba ni? Kan? Kita tuan ke? Allah yang hamba lah. Allah tu Tuhan, kita hamba lah tu. Maknanya bila gitu, tunggu pula isyarat. Kalau Allah kata, belum saat ni lagi. Baik Tuhan, baik Allah, gitu. Ya. Keenam, hasad, dengki. Ya. Jadi hasad itulah dengki, dengki itulah hasad. Orang Melayu kita hasad dengki. Tak apalah, ada Arab, ada Melayu, tak ada masalah. Adalah vokat dia tu, hasad. Hasad dengki kita ni. Dah dengki tu hasad lah. Dah hasad dengki. Bukan di situ.
Ketujuh, qat'ur rahim, memutuskan silaturahim. Ini orang rosak habis amalan. Sebab tu doa seorang imam di suatu tempat takkan diangkat di sisi Allah SWT selagi mana ada dua orang jemaah yang terlalu. Doa lah banyak mana pun macam imam sultan doa, lagi ada yang tak hubungkan silaturahim, tak diangkat. Sebab tu dalam majlis Nabi ada seorang dulu dia bergaduh dengan saudara dia. Nabi kata, kalau ada orang yang memutuskan silaturahim dalam majlis aku ni, sila balik minta maaf dulu. Kerana malaikat tak menurunkan keberkatan. Begitu. Nabi dia tahu lah. Pergi balik minta maaf. Balik minta maaf, baru malaikat turun bagi rahmat. Itu kata dia. Dan yang terakhir, zalim. Ya? Zalim. Jangan zalim orang. Zalim pada diri, zalim pada orang dan sebagainya begitu. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Adapun syarahan terhadap satu persatu daripada rosak kepada amal itu tidaklah sempat untuk saya bicarakan kerana tidak memiliki masa yang begitu panjang dan saya bergantung kepada masa yang telah diberikan. Tapi tidak syarahan itu tidaklah begitu susah, cuma sebagai keterangan saja apa yang dikatakan ghibah dan seterusnya sampailah yang terakhir itu. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sekadar itu saja yang dapat saya kongsikan pada pertemuan selama 3 hari di sini. Segala kesilapan dan kesalahan, kasar bahasa dan sebagainya saya mohon maaf zahir dan batin. Dan terima kasih sekali lagi kepada pihak pengurusan kerana menjemput saya untuk memenuhi keperluan pengajian Ramadan di Masjid Al-Ghufran pada tahun ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada masa-masa yang datang. Saya menasihatkan diri saya dan seluruh para jemaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hati-hati melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم لسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Kita tangguhkan majlis dengan baca tasbih kafarah, surah Al-Asr dan seterusnya kita berdoa mudah-mudahan majlis kita dapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya farij al hammi wa ya kashif al ghammi wa ya mujib da'wati al mudarrin rahman ad dunya والآخرة نسألك أن ترحمنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم يا دائم يا فرد يا وتر يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أن تقضي هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأصحاب هذا المجلس اللهم اغفر لأصحاب هذا المجلس اللهم اغفر لأصحاب هذا المجلس وارزقهم من الحلال وجنبهم عن الحرام واتمم نيتهم وتقبل ضيافتهم واغفر لنا ولهم ولموتانا وموتاهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقض حاجاتنا وبلغ مرادنا في الدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعنا على القيام والصيام وغض البصر وحفظ اللسان في شهر رمضان برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما وهب لنا وشيئنا لمحسنا ومقصرنا لعوننا وهب لنا الكل بوجهك الكريم يا رب العالمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا لطيف يا غفار يا عزيز يا جبار يا منتقم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. وبالله التوفيق والهداية والرضا والإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.